أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kepada adik kakak kampung kita di sini, pertama kali amba terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh datang ke sini pula kali yang kedua. Dikatakan marratan saniyah, yakni kali yang kedua mari ke sini. Boleh bertemu dengan ahli-ahli kampung di sini, boleh bersua muka dengan orang di sini. Dah kata tak ada kena mari dah, tapi kena mari pula. Sebab tu kelima saya kata mi krang deng krang re atau mi krang song dah kan. Ada kali pertama dan ada kali yang kedua. Ada kata sengkanya tak ada kena mari lah sini. Kata mai kecek bang ni akan sudah, tapi tak sudah juga tu atas suruh mari juga sini. Jadi saya tak lupa terima kasih kepada orang yang mensudikan daripada Tok Ime, Tok Khotik, Tok Bila, daripada kamakan dan ahli kampung semua, daripada ibu-ibu dan bapa semua yang sudi sejemputkan saya pada kali yang kedua ni. Sangat-sangat berasa beruntung ya. Berasa-berasanya beruntung sangat, berasa lebih sangat, berasa mulia sangat dengan jemputan daripada kawan-kawan bapa dan kawan ibu di sini. Jadi alhamdulillah. Jadi kemungkinan ibu bapa semua tu biasa duk tengok dah Facebook ambo ni banyak pada tubik di hari ni. Di dalam telefon tu banyak duk mengajar situ ceramah sini deh. Lepas tu hak demo minta pada malam ni suruh baca kitab. Suruh baca kitab Muniyatul Musalli, kitab musalli. Sebulan sekali minta kata kena mari sebulan sekali lah sini ni deh. Kena mari sebulan sekali. Jadi nikah mula tu duk mini aja ya. Duk mini dengan orang sini tengok kena tak kena belum tentu lagi baru ni. Lepas tu telik ni dia mau kata kena nikah dah weh. Lek nung pun setuju, lek kita pun setuju kena nikah lah. Dia apa boleh nikah nak letak lah mas kahwin gitu gini cara tanda gapo cicing gapo nak letak. Ni nak menikah lah malam ni nak letaknya kitab musalli. Jadi amo nak keceknya masalahnya kita nak baca kitab Muniyatul Musalli. Bulan depan ni nak kampung jeder lah. Ibu bapa kalau nak berkat pun itu ini. Jadi ya kita ngaji telinga dengan ngaji kitab ni ya tak sama. Bukan hajar boya bereni ni nama tahu mengajar yo bereni sini di kampung Baten ni pula. Bukan tanah hajar boya bereni dak, tapi cara mengaji adab beradab di dalam ngaji ya tak sama. Kita ngaji telinga dengan kita ngaji dengar dengan kita ngaji kitab. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'ah wala takun rabi'atan. Satu riwayat ada wala takunir rabi'ah. Lepas tu satu riwayat yang lain kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Sekadar tu. Dan riwayat yang lain au muhibban wala takun rabi'atan
fatahlik au kama qal. Ini ada sebut di riwayat, beberapa riwayat daripada hadis-hadis katanya, kun hendak jadilah engkau itu. Nabi kata, Nabi khitab pada kita umat ni, jadi orang alim. Nabi suka sangat kepada umat dia ni jadi orang alim, yakni orang yang pandai, orang yang reti, sama ada pandai itu di segi agama ataupun pandai di segi dunia. Yakni Nabi sangat-sangat suka kepada umat, yakni umat ni jadi orang yang alim, orang yang pandai. Lepas tu kalau orang yang tak pandai, dia nak buat amal lagu mana? Supaya kita orang kerja, kita nak kerja buat umur, nak buat umur. Kalau kita tak pandai cara buat umur, maku macam mana, pahak lagu mana, gaji lagu mana. Kalau kita tak kerti cara buat umur, nak boleh buat umur? Tak boleh buat. Mana kata kita kena pandai di atas satu kerja ataupun pandai di atas satu projek yang kita nak buat. Supaya tu juga kalau kita nak jadi kemah, nak jadi hebat, nak jadi Tuhan terima dalam amalan kita, yakni kita kena pandai di dalam masalah agama. Masalah kita semaya saat ni nampak sama, ya kebir sama, Allahu Akbar, tapi siapa sengaja semaya siapa Tuhan terima, siapa Tuhan tak terima. Takbir apa sama ya, Allahu Akbar. Akid tu kan ada ke kita mai masuk akid tangan sebelah ada ya? Ada? Tak ada. Akid tangan dua belakang, semua nampak rupa sama, suratan wahidatan, gambaran tu satu saja. Akid tangan dua belakang, tapi masalah dalam akid tangan kita kebir tu betul ke tak betul, kena ke tak kena, sahih ke tak sahih, ini bahasannya. Sebab tu Nabi kata, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Sama ada lebih-lebih lagi di dalam masalah agama, bab kita buku nak semaya ni. Kena wi alim, kena wi reti, kena wi pandai. Kalau tak pandai, semaya saja. Nampak rupa semaya, tapi semaya kita nak naik ke langit, malaikat lepas tu bang. Nak naik ke langit lepas, supaya mai wah akid dah. Kelepeh. Allah tali tak ada nak Allah tali. Lama weh. Akid naik kelepeh tu bang. Wah demo tu jadi tak? Tak jadi, nak tamat malai tak leh. Amalan kita apa macam tu, dan apa boleh jadi kelepek tu, malaikat lepas tu kepal jadi kamu gembah tamu kau kita. Kerana apa? Kerana amalan kita tak betul tu, tak sahih tu, tak kena tu dengan hak Tuhan nak. Sebab tu Nabi nak kun aliman, jadi engkau orang yang alim. Lepas tu orang alim, lepas tu mau nak bahas apa? Alima ya'lamu ilman. Alim, seorang yang pandai di dalam masalah ngaji, dalam masalah pandai dalam amal ibadat, pandai di dalam masalah dia muamalah, pandai masalah dia menega, semua ni Nabi hajar. Kama dia alima ya'lamu ilman. Kita nak bahas itu dulu, kita nak masuk ngaji ni. Supaya kita nak buat umuh lah ibu bapa, nak buat umuh, nak tak tapak tu kena lah dulu, nak tak tapak umuh tu baru umuh tu nampak molek. Nak buat umur ikut orang boleh buat, tapi kadang-kadang dengan nampak dangan budak ni. Kita nak buat umur, kena buat plan dulu. Kalau umur kita tengok kalau umur hak pesing ada plan, walaupun umur tu kecil, umur tu halus, tapi kita masuk dalam wasa lega we umur ni. Wasa lawah we umur ni. Wasa sedap dak we, kerana umur ada plan. Kena dengan bilik tidur, dengan bilik rakyat, dengan tok khisi, tok bunga, perhiasan lah rumah dak pemah. Iwasa kena dengan mata kita, kerana rumah dah pelan. Dalam amal ibadat kita apa tu hewari dah pelan ya gawa. Al-Quran wal hadis, ini pelan di dalam amal ibadat kepada Allah Taala. Siapa dia tengok pelan Quran, tengok pelan hadis, orang ni akan betul lah ibadatan dan ibadat dia, taat dia akan betul kalau dia tengok pelan Quran dan tengok pelan al-hadis. Tuhan wari siap dah pelan untuk kita nak semaya, nak sembah dia, nak khidmat dia, mu tengoklah pelan Quran. Tuhan kata, ya ayyuhan nas u'budullah, wahai manusia, beribadatlah kamu dan sembah kamu akan Allah. Mu sembah Allah. Pas lagu mana cara sembah Allah? Tengoklah dalam pelan Quran dan hadis tu.
Supaya kita nak buat umrah. Sebab tu kalau orang tu dia tengok pelan Quran, dia tengokkan Al-Quran, dia tengok Al-Hadis, dia tengok pada perkataan-perkataan ulama, maka dia saat ni tak tersesat di dalam ibadat dia. Sebab Nabi kata tekan mula, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Lepas tu orang nak pandai baca Quran, nak pandai takwil Quran, nak pandai takwilkan hadis, maka dia tengoklah pelan Quran tu, maka ibadat dia tu baik comel, ibadat dia tu baik sahih, ibadat dia tu baik sempurna. Supaya juga orang ngaji masalah wa umat, yakni masalah buat ngaji wisawak. Wisawak ni dia boleh pelan. Rumah nak besar mana, lepas tu dia seputung nak pakai kapurnya mana, dia seputung nak pakai besi besar mana, lepas tu dia berapa putung, lepas tu rumah ni bilik di mana, you tu baik pelan. Maka rumah turut dengan pelan wisawak tu baik, rumah tu comel. Supaya tu juga ibadat kita kalau tu baik ngikut pelan Quran, tu baik pelan hadis, insya-Allah ibadat kita sempurna dan ibadat kita makbulun. Sebab apa kita doa? Allahumma inna ataupun Allahumma inni as'aluka an tarzuqani uluman nafi'an wa arzaqan wasi'an wa a'malan salihah. Dengar, wa a'malan salihatan makbulah. Kita berdoa dengan Tuhan, wahai Allah, membagilah akan aku pohon akan dikau. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani uluman nafi'ah. Hei Allah, minta membagilah akan daku ni ilmu yang naf'a, wa arzaqan wasi'ah, bagilah rezeki yang luas ya Allah, wa a'malan salihatan makbulah, dan engkau bagilah akan daku ya Allah akan amalan-amalan yang baik ya Allah, dan amalan yang baik ni maqbulatan, diterimakan oleh engkau ya Allah. No ana weh duk kaca sujud di sejid, siapa lekuk dahi-dahi, sakit lutut-lutut, nak gapo dia amalan, nak makbulatan, nak diterimakan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah. Pak kita buat amal Tuhan tak terima pasal apa, kerja letih-letih mari siapa 4 5 60 tahun, tapi Tuhan tak terima amalan, buat kerja tapi gaji tak ada di sisi Allah Taala. Pak kita nak apa? Supaya kita kerja dunia kerja dunia ibu bapa, kerja letih pagi sampai petang, tiba-tiba gaji tak ada sekut buk. Buat apa? Kita tak mau kerja dah, lepas tu kerja letih, penat lah, panas lah, laga air lah, lapar air, tapi tak ada boleh gaji. Supaya tu kita kerja atas dunia, tu hawi kerja semaya kita, tu hawi kerja kita puasa dengan dia, tu hawi kerja kita keluar zakat, tu hawi kerja kita suruh ngaji. Maka dengan ngaji, dengan belajar, dengan ibadat ni Allah Ta'ala nak bagi pahala kita. Lepas tu we kena tengok pelan Quran, tengok pelan hadis. Yang kedua, Nabi kata nak au muta'alliman. Kita kecek pakar-pakar sikit je, mula-mula jadi alim. Lepas tu kita lah ni nak jadi alim ni kalau ibu apa tak ikut nak hidup ponok we alim nak tewas dengan tok pakir wasa jauh gitu apa. Dia wasa boleh jadi lagi. Boleh jadi tak lagi duk ponok. Dia mengapa mata dengan budak-budak pun itu ni. Wasa apa wasa kena boleh 3 malam demi wasa apa? Nak jadi orang alim itu asal pun jadah dah kan. Kemudian Nabi katanya kalau tak kuasa nak jadi orang alim, au muta'alliman, menjadi orang mempelajari. Jadi orang ngaji, nak usaha jadi orang alim. Allah bukan dia sendiri orang alim. Orang alim ni kita nak royak kata amalan 5 perkara. Hak tak ada kena semaya, tak ada kena Allahu Akbar, tak ada kena semaya, tak ada kena mikro buka, tak ada kena dengar orang ngajar, boleh pahala dah. Lagu mana ibu bapa? 5 amalan yang tak ada kena semaya, yang tak ada kena puasa, tak ada kena sedekah, Allah Ta'ala bagi pahala selalu pada orang ni kalau dia kerja 5 perkara ni. Mana 5 perkara ibu-ibu bapa yang dikasihi? Yang pertama, orang ni tengok kepada Al-Ka'batul Musyarrafah. Dia tengok Baitullah, dia pergi Mekah, dia dok tawafkan Baitullah ketika kita Naim.
Kamadin kita semaya kau sunat ihram, pakai ka ihram nawaitul ihram lillahi ta'ala. Lepas dah tu mandi siap, pakai ihram siap nak semaya tasjid tenaing, tubik mari nak kereta, batal kau. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita talbiyah dengan Allah, lepas tu pergi masuk di dalam Masjidul Haram, kita tengok Baitullah. Tengok Baitullah dengan hati kita suka tengok Baitullah. Ini Allah Ta'ala bubuh pahala dah kita. Sebab tu orang pergi ke Mekah lah ni payah dah ni. Hak fak tak lagi tu tak tahu lah weh. Mekah tahun ni 300 400 tahun ni haji. Sebab kapan hak 200 dia pergi nak 100 ya. Kapan hak telus 200 dia pergi nak 100. Makna orang sore dia kena bayar pula kisi sore. Lepas tu fuah tu aku tak apa, aku duit belana, aku boleh pergi bila masa. Pahala ni ngangor-ngangor. Hak tak pergi lagi tu. Hak pergi dah alhamdulillah. Dia mau tahu mungkin Mekah tak weh, mungkin Mekah tak cik. Oh tak apa, kawan nak pergi bila main kawan duit belana, getah kawan jual sebelah tu boleh pergi Mekah. Lah ni nak pergi Mekah lah ni payah ibu bapa. Payah di hari ni. Nak pergi Mekah haji tahun ni kata tak sahnya. Nah kalau kapal hak 200, nak kapal saat ni tu boleh 100 orang. Lepas tu kisi hak sutil lagi, kita kena bayar. Misalnya kalau tiket sebelah 15,000, kita kena bayar 30. Hotel saat ni tu harga 7,000 sehari, kita kena bayar 14 hari. Sebab tu hak tak ada pergi tu kerana doa dengan Tuhan banyak-banyak lah weh. Hak tak ada pergi Mekah, lepas tu orang tak ada buat haji lagi, makna orang ni tak sempurna lagi dalam ibadat sebab rukunnya kelima tak sempurna lagi. Dah kerana Jibril tanya kata akhbirni wa akhbirni anil Islam. Nah, mun cerita Muhammad daripada aku tentang Islam, maka Nabi kata ngano? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salah, lagi pula wa tu'tuz zakah wa tasuma Ramadan, lagi wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Dah kan? 5 rukun Islam. Kamu dia siapa dia tak pergi buat haji lagi, makna kata orang ni duk terlekat lagi dengan Allah Ta'ala. Sebab tu nak pergi ke Mekah, kalau sebab tu kita tengok Baitullah. Sebab tu tengok Baitullah saja ni boleh pahala dah. Tak ada pergi jamuh lagi, tak ada pergi doa lagi, tak ada pergi multazam lagi, tak ada pergi hiji Ismail lagi, tak ada pergi rukun Iraqi lagi. Tengok Baitullah, Allah mujurnya. Lepas tu tak sama tu kan pergi Mekah. Fahak dosa banyak duduk rumah pergi Mekah tak nampak Baitullah nah. Kalau orang ni duduk rumah pasik sangat pasik, minum arak tak berhenti, semaya pun kurang, mari sejik pun tak mau, duk buat muksyiat semua, deraka Tuhan tak ada berhenti-berhenti, pergi Mekah gadah-gadah tak nampak Baitullah. Tuhan terlindungkan dia tak nampak Baitullah. Dia tu yang masuk pergi Baitullah. Setengah daripada orang kita pergi Mekah, dia mau kata mau nampak Baitullah. Mana Baitullah? Tu dak pemung Baitullah. Tak nampak ni. Tu dak pemung Baitullah. Boga siapa pak nampak supaya gajah. Gedung gebah tung tu pelong. Selak situ. Kenapa? Dengan sebab amalan-amalan dia duk dijawi. Dia saat ni banyak silap dengan Allah, dia banyak jinayah dengan Allah, dia banyak berdosa dengan Allah. Allah Ta'ala tak tengok Baitullah. Dia siapa sana duk nampak supaya gajah, kadang-kadang nampak supaya tie. Ni Tuhan saat ni tu seksa dia. Siapa sana tengok nampak supaya gajah ke bah gedung selak situ. Sebab tu orang tengok Baitullah tak sama. Kadang-kadang orang ni tengok Baitullah wasa sedap, kadang-kadang orang ni tengok Kaabah saat ni tu wasa hebat, tengok di pintu dia Allahu Akbar wasa serenuk hati. Tengok Baitullah wasa serenuk ni boleh pahala dah. Tak ada pergi jamu di pintu. Pas pintu Kaabah besar tak? Besar. Emas berapa kok situ? Emas 100 kilo. Bukan sekut 2 kau. Emas gajah pahak wak emas. Pitu ditepakan dengan emas saat itu. Emas berapa kau? Yakni emas 600 kilogram.
yakni 100 kilo mah yang ditepakan pintu Baitullah. Lepas tu kalau kita pergi gantung di pintu Baitullah berdoa situ, lepas tu di pintu dengan antara pintu dengan Al-Hajarul Aswad, telah tu orang panggil multazam. Kalau kita berdoa di situ dengan Allah gantung situ, tengok pakak berubuk dah kan, Allah royak hajat kita, teriak dengan Allah Ta'ala. Cuba pergi Mekah tengok, Allah teriaklah menangis-nangis, ya Allah kecek Indo pun Indo, kecek Ina, kecek Pakistan pun Pakistan, bunyi macam je goyak ke apa ngayuhan dengan Allah, ya Allah kami salah, kami berdosa, kami silap ya Allah, teriak bermacam-macam dapat pintu Baitullah. Tapi orang boleh pergi, alhamdulillah, orang tak lagi kena berdoa banyak. Lepas tu kalau kita boleh pergi Baitullah, insya-Allah orang ni selamat. Lepas tu mau pergi hujat apa itu ni mau royak halal dah. Kalau mung nak wijaya, mung jangan duk luas masjid banyak. Masuk Baitul. Pas kadang-kadang nyanyi kau ada gitu duk nak sesak oleh hotel apa itu ni. Tak sah kita ingat sungguh. Pergi hujat royak rumah kata kita pergi sana dekat Baitullah, kita duduk masjid kita ni, rumah kita dekat dengan Masjid Haram. Dekat sungguh 1 kilo 2 kilo nampak orang ngutang sejarah. Pahai kampung je tak reti kecek arah. Tak sah pergi tinggal awak anak, tak sah duk bergaduh dengan ikan bilih ni. Tinggal apa hujat sini pergi buat umrah tak ada apa itu ni. Kita keteng-keteng kadang dia teriak atik ke apa tak tahu nak buat umrah lagu mana. Ni nyanyi. Lepas tu kita olak goyak siap dah tu apa hujat weh. Mari sini dah ke, mari wi puas hati Mari habis puluh-puluh ribu dah, jangan duk kenak duit hak mari tu. Dah, pas kita royak dia memunok doa nak wit Tuhan terima, mu penting di multazam. Mu penting di seloremah. Tu. Sebab tu Baitullah tu kalau kita pergi dengan hati putih, dengan hati cuci, klik duk jawi sebulan 2 bulan boleh tengoklah hajat kita berdoa. Tapi we kena cara. Sebab tu nak pada muta'alliman, nak pada ngaji, nak pada belajar. Nabi ada kun aliman au muta'alliman, kena mengaji, kena belajar. Baitullah kita saat ni tu nak wi kelik rumah, nak wi hebat, nak buat agana ni tok rumah Mekah besar. Mau naik masa tahun tu jumpa dengan besing surat, jumpa dengan besok paku, jumpa dengan bemak sedawa. Nah dia kata mu nak hebatnya kelik jawi mu tawah Baitullah, kita doyak semua dah kepada hujat pada orang lain. Mu nak wi hebat kelik jawi napa hebat, orang tengok mu napa bersinga. Mu nak tawah Baitullah jangan duk rapat sangat. Mutawah tu siapa 2 3 4 ambil salah ta matahari suluh Baitullah, maka cerah matahari bayar Baitullah gi kena ngamung. Ni mu klik jawi sikit mu hebat. Sebab tu kena belajar. Kun maliman au muta'alliman. Mu kena ngaji. Mu kena belajar, mu kena reti lah masalah agama, baru mu tu selamat, baru mu tu sempurna di dalam ibadat. Nak wi faham ni, nak wi faham kan kasar ni bukan kasar, nak wi faham. Nak reti. Mana kata kita nak buat satu-satu amalan dia kita reti, dia kita cerak, amalan tu Tuhan terima. Kita buat sikit tak apa. Lepas tu kau boleh tengok pun dia, kau boleh tengok hasil dia lepas dah tu so. Dah. Lepas tu masalah amalan yang kedua. Amalan yang kedua tak ada kena semaya. Tak ada kena baik. Tak ada kena baca Quran. Gapo dia ibu bapa? Yakni tengok mishaf. Apa tengok mishaf? Ni mau contohnya ibu bapa ni Quran. Bahasa Arab panggil al-mishafu ataupun dikatakan Quran. Kita tengok Quran semata-mata tengok, tak ada buka lagi. Tengok Quran mau kita ambil Quran duk tahmari mai tengok ataupun tengok Quran duk lemari tengok Quran. Allah berceritanya kepada Quran, inginnya Quran, sayangnya Quran, ambil Quran dekat Allahu Akbar, bahasa mengunjungnya, hormatnya. Quran ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang diturun kepada Nabi. Nah, kita wasa kasih, wasa syuk, wasa rindu pada Quran. Semata-mata tengok Quran. Ajrun, pahala, tak ada buka lagi. Tak ada buka baca lagi. Tengok Quran saja dengan hati yang rindu, dengan hati yang kasih. Ini kalamullah, ini kalam Allah Ta'ala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata tengok Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala wipala. Sama telah kalau kita ambil Quran tu pergi baca. Ya tangga tak hamalah tu. Kalau ambil Quran dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Atau baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Baca Quran. Tu orang panggil satu harah, Allah Ta'ala wis 10 kagak pahala. Satu harah, Allah Ta'ala wis 10 kebajikan, 10 hasanat, dan Allah Ta'ala ampunkan 10 kejahatan. Lepas tu kalau kita saat ni baca Quran, serta kita fahamkan makna, kita tadabburkan mana, ya kodok berganda-berganda, satu harah siapa 30, siapa 40, itu di atas bacaan kita. Nak jatuh Quran, jangan main-main lah Quran ni. Tengok Quran pas ni belum, Quran lah ni boleh duk tengok lagi. Akhir zaman sikit gitu hapus Quran. Dekat-dekat nak kemat tu hapus akal Quran di dalam misal, di dalam kertas ni. Ni mau contoh je ni Quran sungguh duk sini, tapi ni kita nak royak kata di hari ni kita boleh baca Quran, bacalah wis sungguh. Kita boleh tengok Quran, tengoklah wis sungguh. Boleh ngaji tafsir, ngajilah wis sungguh. Belum daripada Allah Ta'ala hapuskan apa? Ayat-ayat Quran dan tulisan Quran di dalam Al-Quran. Bacalah wis sungguh. Ibu bapa, jangan sia-siakan masa, jangan rugikan masa kita dalam hidupan kita ni. Sebab itulah ketika kita nak klik rumah tangga mau nak pesan, klik setagi tu wis salek dulu. Lepas tu klik rumah setagi lagi tu nak masuk dalam rumah tu. Sebab tu sebut dalam hadis azkar, siapa dia klik rumah dia yang main luas, supaya kita mari sejik nak masuk rumah tangga. Kalau kita tak sebut nama Allah, setan kata aku akan bermalam dengan orang ni. Kita masuk rumah tangga, jakah kaki kanan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim, ataupun sebut Allahu Akbar. Ataupun kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Setan kata la mabita lakum wala asya'a. Kami tak akan bermalamkan dengan kamu di rumah orang tu, dan kami tak akan makan malam dengan orang tu. Apabila orang tu masuk dalam rumah, dia baca bismillah dan dia menyebutkan Allah. Syaitan kata dalam hadis Nabi sebut, qala syaitanu la mabita lakum wala asya'a. Aku ni tak akan bermalam di rumah orang ni, dan aku tak akan makan malam. Bahkan di situ apa dia? Malaikat rahmat akan berserta dengan kita. Sebalik, mafhum mukhalafah. Faham sebalik. Nabi kata siapa dia masuk dalam rumah, dia saat ni tu tak baca bismillah, dia tak menyebutkan Allah, syaitan kata aku akan bermalam dengan orang tu, akan makan malam dengan orang tu, tidur rumah orang tu. Kalau kita rumah kita tak siwi syaitan duk, kita sebutlah nama Tuhan. Nak wi malaikat rahmat turun langit duk kalian kita, duk dengan keluarga kita, duk dengan adik-adik kita, duk dengan ahli kita, kita bacalah bismillah. Dah. Mas dua Quran, lepas tu Quran kita duk baca learning. Quran yang dihipung oleh siapa? Ni mau kecek sikit-sikit sejarah. Nak ibu bapa kita nak masuk pada tajuk kita nak kecek Munyatul Musalli ni. Makna Quran ni siapa dia yang hipung? Hang nak tarik kisah sejarah mari sikit. Quran hak kita duk baca jadi 30 juz ni selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada Nabi mati, tahu yang berapa Nabi mati? Salah ibu bapa, kena royak we boleh tu Nabi mati bila? Nabi wafat saat ni pada tahun yang berapa daripada hijrah? Lepas daripada Nabi hijrah daripada Mekah hidup Madinah, dia berapa tahun? Yakni 11 tahun lebih kurang. Tahun hijrah yang ke-11, ahada asyara minal hijrah, Nabi sudah wafat. Tahun 11 daripada hijrah, Nabi wafat. Apabila Nabi wafat, orang-orang Islam ini jatuh agama ramai pula, masuk ke kufur semula, jadi murtadun semula, tinggal agama Islam pergi pada agama asal ramai. Apabila ramai, Nabi mati. Mula-mula tu ketika Nabi duk sakit, duk tidur tahriba Siti Aisyah, Umar duk alawak di luar. Umar Ibn Khattab, siapa dia kata Nabi mati hari ni, aku nak pacung tekak dia, aku nak kerak tekak. Umar duk alawat di luar Masjidul Madinah. Nabi duk sakit tidur tahriba Siti Aisyah.
Nabi panah demi panah. Maka Nabi suruh Siti Aisyah ambilkan air, mari juh dia sangat-sangat panah. Umar saat ni tu duk dengar fak munafikun kata, Muhammad mati apa? Muhammad meninggal. Fak ni duk nanti orang panggil duk cai-cak pik Nabi ya. Apabila Nabi nanti pak, dia mau nak isikan benda-benda tak molek. Dia mau nak isi fikrah nak jadi terpesong pula. Ada Umar tersapa dia kata Nabi wafat, Nabi mati hari ni, aku akan pacung tekak dia. Duk mari pori ini, duk mari Siti Aisyah pun dah apabila Nabi tusuk napas, akhir Nabi kata ar-rafiqal a'la tu hujung akhir Nabi. Lidah Nabi dan napas Nabi terakhir sekali, kata setengah ulama as-salah, kata setengah ulama dalam Bukhari kata kan aina ummati aina ummati. Akhir napas Nabi, roh Nabi katanya ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la. Ini ada khilaf daripada riwayat ulama-ulama al-muhaddisun. Apabila Nabi sudah wafat, kama di Siti Aisyah menangis titik air mata di atas ribanya, maka panggil ayahanda dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya mai kau ni start ayah, rumah Nabi tak luas, luas sejak kita banyak dengan rumah Nabi. Kalau dengan rumah kita lah ni, rumah kita nak pergi muda, nak pergi dapur nak mutu setengah-setengah. Besar. Rumah Nabi ni Allah sekadar 3, 4, 5 orang, 10 orang. Sebab tu sahabat duk gilir masuk semua lah. Sebab tu panggil apa? As-sahabah. Tak panggil murid Nabi. Dia tak panggil murid. Kita lah ni tak dengan murid dah. Guru, syekh ataupun tuan guru dengan murid. Sebab kita bukan mulazamah sebuah sahabat. Sahabat ni masuk mondok 4, 5 orang, hak ni tuan lah. Sudah kecil Nabi, hak ni tu baik, hak ni masuk. Orang panggil sahibah. Mana duk menyertai dengan Nabi semua. Sekali dengan Nabi. Nabi nak tidur demo ni sekali, demo ni tu baik, hak demo ni masuk duk tanya hal dunia, hal akhirat dengan. Sebab tu panggil as-sahabah. Sebab tu demo kasih sangat ke Nabi. Apabila Nabi wafat, Siti Aisyah panggil, ya ayah, ta'al syuaya, mari ke sini serta ayah. Nabi tuwfiya, Nabi sudah mati ya Rasul, ya ayah, Nabi sudah mati dah, Nabi sudah wafat. Apabila Nabi mati, Umar pun goyak kepada Abu Bakar dah. Abu Bakar pun panggil Umar, ya Umar ta'al, bahasa Arab, ya Umar ta'al ilayya, mari start kau ni, ta'al syuaya, mari kau ni start. Kama dia Abu Bakar kata, hei Umar kau ni, gana Sayyidina Bakar? Oh, dia kata Nabi sudah meninggal, Nabi sudah tuwfi. Oh gitu ke? Mu tak usah duk gegep apa, mu tak usah duk mariuh apa, mu tak usah duk alawak nak patut tekak demo, tak usah. Apabila Nabi sudah wafat apa gitu ni, maka riuh situ. Riuh. Karena pemimpin tak ada, Tuhan kata dah dalam Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tuhan kata dalam Quran, innaka, sesungguh engkau hi Muhammad, mayyitun, engkau tu mati, wa innahum mayyitun, dan mereka itu pun akan mati. Engkau mati dan mereka itu akan mati. Pafua ni isi fikrah. Puak munafik tahu tak boleh kita turut Muhammad mati pun kita ya. Muhammad pun mati, wafat supaya kita. Pak kita dah kaca turut dia mati dah. Hak itulah selalu orang jadi kufur, banyak murtad pun ramai. Apabila murtad ramai, ketika ni riuh dalam Madinah. Riuh dalam Madinah saat itu, maka Abu Bakar kata, nak buat lagu mana kita nak ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita nak buat lagu mana? Siapa dia nak jadi pengganti Nabi? Tapi Nabi kata dah, kalau sekira ada Nabi selepas pada aku Abu Bakar, aku akan latih engkau jadi Nabi. Tapi ni tak ada khatamun nubuwah aku ya. Innaka minal mursalin, engkau seorang jadi mursal, la mursalin ya akhir zaman. Kemudian ketika duk bahagi bahamari nak royak kata zaman tu pia nak jadi mayat gapo tikmir semai-mayat Nabi. Riuh dah situ. Abu Bakar tak berani nak jadi teimir semaya mayat. Umar tak berani nak semaya mayat tah Nabi. Ali menantu pun tak berani nak semaya di teimir tah Nabi. Usman tak berani nak jadi teimir. Riuh dah weh, masalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kemudian sahabat-sahabat semua daripada al-khulafa'ur rasyidun, tak ada siapa dia jadi, tak ada siapa dia berani nak jadi imam di atas jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sangat tibe, Nabi sangat tinggi, rafiq dengan Allah, sebab tu nama ar-rafiqul a'la. Sang yang rafiq bagi Allah ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Orang rapik dengan Tuhan, orang yang Tuhan sayang, orang yang Tuhan kasih ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita dah buat bangga, dah buat sombong dengan Nabi tu, selawat atas Nabi. Kita yakin ke amalan kita Tuhan terima? Kita yakinkah kita tak selawat atas Nabi Tuhan nak qabul amalan? Orang yang Allah Ta'ala rapik, orang yang Allah Ta'ala sayang, orang yang Allah Ta'ala rindu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sahabat-sahabat Pak tak berani nak jadi terimam atas Nabi. Sebab tu kata ulama di dalam Bukhari-nya, jangan weh, tak ada siapa dia nak berani jadi terimam, pakat semaya sore, mu semaya sore. Tu baik sudah semaya jenazah tu baik gi. Hak ni masuk mula-mula Abu Bakar semaya sebab Abu Bakar tu tua Nabi, hak mula-mula semaya tanya jenazah Nabi, mayat Nabi, maka tu baik Abu Bakar. Lepas pada tu tuang dua ialah Umar semaya tanya jenazah Nabi. Lepas pada tu natu Nabi pula Uthman. Lepas pada tu natu Nabi Ali. Lepas pada tu sahabat. Pas sahabat berapa ratus ribu. Jenazah Nabi jadi terlewat boleh taruh. Sebab semaya sore tak supaya kita learning mati sore beribu, terimam sore beribu lek belakang. Tapi masa Nabi tu wafat, Nabi tu mati, maka sahabat-sahabat tak ada siapa dia berani nak jadi terimam di atas Nabi. Sebab tu jadi lambat, jadi terlewat kudra jasad Nabi dan tubuh badan Nabi ditanam dan ditaruhkan. Apabila jadi terlewat dan lambat saat ni, Duriah ratika tu, siapa dia nak jadi pemimpin pada ni, siapa dia nak jadikan khalifah pula ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahas itu, bahas ini kok ni. Maka Umar kata munglah Abu Bakar sepatut mung yang tua. Umar kata munglah Abu Bakar patut Abu Bakar kata munglah jadi khalifah Umar sebab mung daripada Quraisy. Kecek mari periti ni deh. Lepas pada Nabi mati saat ni tu tak Abu Bakar, sebab Abu Bakar ni dia masuk Islam, masuk bih dia, keluarga dia, anak dia masuk Islam bih. Umar temulah layak Abu Bakar jadi pemimpin, jadi khalifah. Itulah Abu Bakar apabila mu jadi khalifah, tak apa kami akan disebarkan kepada Arab darat Arab Badawi yang ada di kawasan haulal Madinah. Kami akan cerita, kami akan sebar, kami akan royak pada mereka, kata kami semua setuju engkau jadi khalifah ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut nak royak sikitnya, apabila Nabi wafat dilantikkan Abu Bakar jadi khalifah, orang banyak jatuh Islam. Orang banyak jadi murtad. Orang banyak tinggalkan agama Islam, kembali klik kepada agama kufur semula. Apabila jatuh gitunya dah, orang saat ni tu banyak jadi murtadun. Abu Bakar istihad, kembali klik pada agama Islam, rojok klik pada agama Islam. Demo tak dengar, demo tak bakal sebab Nabi sudah mati dan sudah wafat. Selalu itulah Abu Bakar apabila jadi pemimpin, maka dia saat ni tu akak suara kata kita kena perih, kita kena serah fa ahlur riddah, yakni fa yang jatuh agama dan jatuh jadi murtadin. Perih ahli riddah saat itu ramai daripada fa hufaz, yakni orang-orang hafal Quran itu banyak mati. Maka sebut dalam hadis orang yang hafal Quran mati 70 orang pada zaman itu. Apabila mati 70 orang daripada orang hafal Quran, Abu Bakar serabut, Umar serabut. Sebab Nabi sudah tak ada. Quran duk di apa? Di kulit taman, di batai taman, di batu-batu, di peluh taman, ditulis-tulis. Maka Abu Bakar tak ada lah mana, Umar duk serabut. Umar serabut pusing lah. Nabi pun tak ada. Rasulullah sudah wafat, Nabi ada, tak apalah masalah Quran turun daripada Jibril royak ke Nabi. Tapi ni Nabi sudah wafat, patut kita nak pergi cari mana? Patut Quran duk di kulit-kulit taman, di pelepah-pelepah taman, ditulis-tulis, di batu-batu. Kita nak buat lagu mana ya Abu Bakar? Abu Bakar kata, hei Umar, aku tak berani nak buat sebab benda ni benda Nabi tak pernah buat ni. Nak hipung Quran jadi sebuah. Amun nak oyak Quran ada sebuah ni, siapa dia hipung? Nak oyak situ nak kaca tarik mari orang yang hipung Quran ni siapa dia? Dah siapa dia mula-mula sekali? Kaman dia Umar pun mikir. Gi jumpa dengan Abu Bakar. Dia kata, aku nampak hamu royak ra'yu munahih Umar, tapi benda ni Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah hipungkan Quran. Nabi suruh sahabat tuliskan Quran. Setengah daripada orang tulis Quran Zaid bin Sabit. Setengah daripada orang tulis Quran Katibul Wahyi ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Setengah daripada Katibul Wahyi Umar sendiri, Abu Bakar sendiri.
Kemudian Abu Bakar kata, aku tak berani, Umar Nabi tak pernah buat. Pergi jumpa dengan Zaid bin Sabit. Hey Zaid, kita lah mana Umar kita kena hipung dah Quran. Ya kata, kenapa nak hipung Quran? Kerana ni Nabi pun wafat, pun hafal Quran, pun mati 70 orang. Kalau kita tak hipung Quran ni, Allahu Akbar, Quran akan hilang sebab orang mati ramai. Ingat Quran ni mati ramai. Kalau kita tak hipung, jadi sebuah Quran ni akan hilang. Zaman kita tak apa, zaman orang kamar dia. Zaid bin Sabit kata, hei Umar, kalau mung suruh aku mik Bukit Uhud, pindah Bukit Uhud, geletak di tempat lain, aku rasa pun rengi lagi daripada musuh aku hipung ke Quran, we jadi sebuah, we jadikan sebutir. Aku rasa pun rengi aku akik Bukit Uhud ni, geletak tempat yang lain. Memindah Bukit Uhud ini terlebih rengi daripada aku hipung Quran. Benda Nabi tak buat. Duk mari pakak mikir. Maka akhir-akhir tu we mimpi kepada Umar, we mimpi kepada Abu Bakar. Maka mimpi Umar, mimpi Abu Bakar, mimpi Zaid ni, maka jadi sama. Lalu itulah hipungkan Quran. Tapi masalah hipungkan Quran sungguh kata bid'ah. Apa bid'ah? Rekah masa rekah ini Nabi tak pernah buat, tapi rekah ini wajibah. Sebab apa bid'ah wajibah? Yakni wajib kalau misalnya tak hipung, tak kupu-kupu jadi sebuah, yakni Nabi pun sudah wafat, maka Quran akan terhilang, qahilang. Sebab tu ketika ni wajib kena hipung dah. Dalam Islam suruh hipung dah. Tuhan pun mimpi Abu Bakar, mimpi Umar, maka hipung Quran jadi sebuah. Hipung Quran ni masa khalifah Abu Bakar lagi, dan Umar tak ada jadi khalifah lagi. Lepas tu Zaid bin Sabit pada himpungkan Quran jadi juzuk, tapi tak sempurna mana lagi. Pakak dia jadi khilaf, jadi ikhtilaful riwayah, ikhtilaful qiraah. Hak ni bacalah ni, hak ni baca ni, maka dia jadi tak sempurna. Himpun dah semua, tapi mari sempurna pada masa Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan ta Quran lain daripada Ar-Rasam Al-Uthmani. Cuba tengok Quran, dia tulis Ar-Rasam Uthmani. Rasam, cara lukisan, bentukan, tulisan bahasa Uthman lain daripada Quran saat ni tu. Misaf yang tulisan lain daripada khat Uthman, rasam Uthman, semua dibakarkan dia kerana membawa kepada fitnah bagi umat. Anda kata Quran hak kita baca ni, kalau kita tengok dia boleh pahala dah, belum pada kita baca, belum pada kita buat amal lagi. Dua. Yang ketiga, amalan tak ada kena semaya ibu bapa. Nah, amalan tak ada sunnah semaya, yakni kita tengok muka ibu bapa kita. Tengok saja. Tak ada kena pecing orang ayah, tak ada kena pecing orang ibu, tak ada kena buat baik lagu mana. Tengok semata-mata muka ibu, tapi dengan syauq, dengan ishku, dengan rindu kasihnya, mahabbahnya, hubnya. Hub kepada ibu dan bapa kita. Kita tengok muka ibu kita dan bapa kita, terasanya sayang, terasanya kasih, terasanya rindu. Semata-mata lagu ni Allah Ta'ala wipala kita dah, seolah-olah kita buat satu haji dah. Ingat mulai ibu bapa, tengok muka ibu, Allah sayangnya ke ibu, kasih ibu. Nak cari tak boleh tak dunia, bini boleh cari. Nikah kadang-kadang ibu dengan bini tukar lagi kita ni. Takut ke bini siapa nak bagi Allah, bagi ke bini, ke ibu tak berani. Pelak ke Allahu Akbar. Takut ke bini buat tak berani dah. Nak Allah duit ke ibu tak berani dah. Nak bagi ni belah lawan iyazubillah. Jangan dah kita jatuh-jatuh ni, jangan siapa tengok tu takut ke bini siapa nak Allah bagi Allah duit ke bini, ke ibu tak berani. Bukan dia ni. Tengok muka ibu, tengok muka ayah, semata-mata kita kasih, kita sayang, Allah Ta'ala balas kita supaya kita mengijakan satu haji dah. Kalau pagi-pagi kita tengok muka mak kita, kita rindu kucuk dia, sayang dia, dan kita rasa syuk dia, maka Allah Ta'ala wipala haji dah pada kita. Lepas tu kita ingat, orang ada ibu, Allah beruntung sangat weh. Doa ibu, sebab itulah ada satu syekhnya yang apabila mati seorang ibu, Syekh kata kepada pelajar, dia kata mu kena beringat-beringat, mu kena jaga-jaga. Dan ibumu mati, Allah Ta'ala akan ambil kis selalu denganmu. Kerana seorang apabila ibu doa, ibu dok bimbang ke dia dah, orang ni Tuhan tak bala mudah. Tuhan kata, hei malaikat, mu tak sadar kira mana, mu tak sadar mikir anak ibu je dok bimbang ke dia no. Ibu dok sayang dia, mu tak sadar mikir. Tapi orang ni apabila ibu dia mati, Allah Ta'ala selalu mikir salah dengan dia.
Ibu bapa semua, hak ada ibu lagi, hak ada bapa lagi, buat baiklah supaya tok kenali di Kelantan. Masa dia klik ngaji daripada Mekah, dia pergi Mekah duit 100 riyal je. Duk setahun 3 riyal. Mekah setahun 3 riyal zamir dia. 3 riyal setahun, 3 riyal setahun sampai duk berpuluh tahun. Maka dia klik di Jawi, mok dia besar, mok dia tu tua dah. Maka tok kenali pagi-pagi mok dia saat ni tu dukung gimana mok dia. Mok dia tahir kenali. Kenapa mu duk dukung ku ni? Aku ni besar, mu ni tua dah, aku ni tua dah. Nali tanya mok, masa mu halus-halus dulu mok. Mok duk riba mok, amo duk kecing tak faham mok, amo duk berak tak faham mok. Pas apa dia mok besar ni, mok hani tua, amo nak dukung mok tak leh gimana mok tak leh. Sebab tu kubur tok kenali duk bahu sedap siapa kelan, sebab ya mulia ke mok dia, ya besar ke mok dia, ya hormat. Kita learning ni mok tu tak tepi ya, hujung-hujung juke ya, tak di pasar padi ya. Pas kita nak mulia. Sebab Allah Ta'ala kata apabila seorang mak yang mati tak reda dia, orang ni tak sah angin kata nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang mana kalau mak mati dengan pejam mata tak puas hati ke dia? Mak yang mati dengan tak puas hati ke dia? Tak suka dia? Mak dia sedih hati dengan sebab mati. Nantilah orang ni di akhirat esok Tuhan tak reda kepada dia. Tak sah nak angin kata masuk syurga, bahu syurga pun tak bahu. Karena Tuhan dan pula Nabi katanya al-jannatu tahta aqdamil ummahati, bermula syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu di bawah tapak kaki ibu. Perhati-perhati ibu bapa, siapa dia nak mulia di akhirat, perlulah dua orang ni yang kita kena jaga. Pertama ibu dan yang kedua bapa kita. Dua jenis manusia ni jangan dia berasa hati belum pada dia nak mati. Jangan namakah kita Tuhan tak wis syurga, tak sah kata nak masuk syurga, bahu syurga pun tak bahu. Nah, ni golongi amalan yang ketiga, hak kita tak ada kena semaya, tak ada kena puasa. Yang keempat, al-alim. Tengok muka orang alim. Ani ngak orang alim kan buat balah lah deh, duk tepi pondoknya balah ngatuk guru. Ni bukan dia belaka ni. Ni bukan dia ni. Nabi sebut dalam hadis, kita tengok muka orang alim pagi-pagi, Allah tengok muka orang alim ni syekh ni, Allah aku suka. Doa ya Allah kita pergi jumpa syekh, doa ku amu atik minta wi anak mau wi alim supaya syekh, minta jadi orang soleh supaya syekh. Nah, kita jumpa orang alim, tengok muka dia, wajah dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala wi pahala dah. Tapi kalau kita hidup atas dunia, kalau kita cari kih dengan orang dua jenis ni, yang pertama ibu dan bapa kita, yang kedua kita cari kih dengan ulama, orang ni tak ada kena angin kata nak debel di sisi Allah Ta'ala akhirat. Kerana di hadapan Allah di akhirat, yang pertama sekali orang yang paling debel ialah daripada al-mursalin, daripada al-anbiya, lepas pada tu para malaikat, dan lepas tu para ulama dan aulia. Lepas tu orang ni kalau dia duk cari kih dengan ibu bapa dia dan dia cari kih dengan ulama, orang ni tak ada kena angin kata dia nak debel, dia nak lebih di sisi Allah Ta'ala. Kita kena faham ibu bapa dia hari ni, kita jangan duk jadi orang runglang-alang, duk balah dengan pondok, duk balah dengan tok guru, wak tekih dengan tok guru, wak tekih dengan tok pakir, wak tekih dengan pelajar-pelajar agama ni tak ada laba. Bukan kau naik derajat, kau jatuh, Tuhan kau pelanak, Tuhan kau peranak, malaikat laknat di atas kita. Amun nak royak ni sebab banyak setengah-setengah ni orang kita apabila duduk dekat pondok, dekat sekolah, dekat gapo, golek kan nak cari kih dengan ulama, nak cari kih dengan orang alim, kita bimbang-bimbang takut mati kita suul khatimah, mati tanggal iman, wal iyazubillah. Pak amalan hak tak ada kena buat deh. Makna kata semaya saja, tak ada kena semaya. Yang kelima, kita tengok kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kita pergi dinah, maya di Raudah, tengok makbarah Nabi, tengok kubur Nabi, dengan kita rindu ke Nabi, tengok kubur Nabi, teriak, menangis, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah, mintalah Nabi syafaat padaku ya Allah, akhirat esok syafaat padaku ya Allah. Maka tengok kubur Nabi, maka kita boleh pahala dah. Hamo nak pesan malam ni 5 perkara amalan ni. Hak kita boleh buat apakah? Baitillah kita nak kita leh. Kubur Nabi kita nak tengok tak leh, cuma kita boleh selawat atas Nabi.
Ibu bapa kalau ada kita boleh tengok dengan kasih sayang, boleh pala tengok Quran, boleh lah ning. Patu lagi tengok muka orang alim. Kalau kita dok tepi pondok tepi umat ulama, tengok banyak ulama-ulama. Ulama berdoa kita banyak, berdoa kepada anak-anak kita banyak. 5 amalan ni ibu bapa, kalau kita hari-hari kasih sayang pada ni. Yang pertama, kasih pada Baitullah, kiblat hak yang kita dak sembah dalam semaya kita. Yang kedua, kita kasih pada Al-Quran. Yang tiga, kita kasih pada dua ibu bapa kita. Yang keempat, kita kasih pada alim ulama. Yang kelima, kasih pada kubur Nabi dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah orang ni berjaya yang sangat-sangat besar. Dah, sebab itulah kamar dia kita nak oyak amalan ni. Nabi kata au muta'alliman, kamu kena mengaji dan kamu kena belajar. Lepas tu au mustami'an, dan kamu tu kena jadi mendengar. Kalau tak ada seminggu kita tak ada nak hidup ponok sepotok pakai, kita mari dengar seminggu sekali supaya nak basuhkan hati-hati kita yang cuma yang karak ni duk semaya duk ingat kok lain, duk semaya duk ingat kepada benda lain, duk semaya duk ingat ke dunia, duk semaya duk ingat benda tu benda ni, duk ingat pada saing kita, maka kita nak aware karak-karak semaya kita macam ni. Dia kena ngaji. Sebab tu ilmu dah dua ibu bapa, ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Hamo nak royak malah kecek sikit-sikit ilmu zahir ni, ngaji fiqh ni. Ngaji fiqh ni ilmu zahir. Tahu bab sah batal sah semaya. Kalau kita semaya saat ni tu, kalau dia jatuh najis tah tangan kita, kita kena basuh. Kalau dia jatuh tik cicak, kita kena lepas. Kalau tik cicak keringat, lepas lalu. Kalau tik cicak basuh, kena basuh, kita kena basuh. Ni kena ngaji bab zahir. Orang panggil ilmu zahir. Kena ngaji bab halal, bab haram, bab batal, bab sah. Hak ni ngaji ilmu zahir. Ni orang panggil ilmu bahasa luar. Luar nah, kain cuma tak boleh semaya. Tubuh kena najis tak boleh semaya. Kalau semaya tepat ada cicak tak boleh semaya. Kalau kain kita cuma tak boleh semaya kan? Ni ilmu zahir. Dan satu lagi ilmu batin. Apa ilmu batin? Yakni ilmu sir, yakni nak tahu penyakit-penyakit dalam hati. Apa penyakit hati? Penyakit deki kat orang, penyakit kena orang, penyakit deki kat orang, kena orang, berasa akulah lebih, akulah orang debel, akulah orang amalan Tuhan terima, akulah yang alim, akulah yang pandai. Nak buat tahu ni ilmu batin. Hai bahaya dah. Kemudian hak kita nak masuk malam ni, kita nak ngaji, kita tak syahdak kita. Panjang lagi deh. Tak apa bahasa iyalah. Heran lagi deh. Tak apa nak pergi kampung peheh, ibu bapa peheh belalah mau kecek malam ni, kecek sejarah sikit deh. Lepas tu kita nak masuk pada tajuk kita nak ngaji kita Munyatul Musalli. Tu kita harap ulama nak oyak kelebihan ulama tu. Lepas tu tengok muka ulama saja tu, kita boleh pahala dah. Pas ni tok syekh kita ni ulama ni. Kemudian kita ni dia baca lagu mana? Dia baca Munyatul Musalli. Baca molek nah. Namun dia saya kedah kita maniyah darat maniyatul musalli. Jadi mati ke semaya mau nak ayat cara baca. Kita ni kalau pergi cari kedah ya nama kita Munyatul Musalli. Baca munyah dengan mati nun dengan sukun nun. Munyatul Musalli. Bukan ya baca maniyah. Kalau dia cari kita je yak pan ni pun kedak kita maniyah darat. Gapo? Cara mati ke semaya. Mu nak jadi nak mandi orang mati ni tu dia. Tak. Ya bukan baca maniyah, ya baca Munyatul Musalli. Apa makna munyah? Yakni nak bercara haniat bagi orang semaya. Jadi tak syah dah kita wari kita dia perhati mulai. Dulu masa 20 tahun orang peleceh kita ni. Amba wari sikit-sikit dulu kau dia mau kata mengaji kerana kita tak syah dah. Syah ulama supaya kita semua ulama supaya kita, tapi otak yang kita tak serupa. Mun awak banding dengan Syafi'i. Jauh. Syafi'i tengok pahlah nampak habis dah buka ni, nampak ni, lekat lepas mu tarang mana? Hak tu kita tak ada kena kecek rung lalang lah kau. Tak ada nak kecek hak tu. Nah, kita nak pergi ke depan dah. Nak buat amal dah. Nak tasah diri dah. Nak bersih diri, nak comel diri. Kemudian kita ni Munyatul Musalli, kita nak bercara niat orang semaya. Niat lagu mana betul? Niat lagu mana comel? Niat lagu mana hak Tuhan terima? Kemudian tak sah dah kita ni namanya Syekh Daud bin Abdullah yang karim muallif. Bahasa Arab panggil muallif. Apa muallif? Pengarang kitab Munyatul Musalli.
Kemudian orang yang mengarang kitab Musalli Munyatul Musalli namanya Syekh Daud bin Abdullah. Ulama taning hak tak bining ialah Tok Syekh Daud. Dan ulama Arab yang tak bining namanya Imam Nawawi, nama Yahya Syarafuddin Al-Imam Nawawi, ni tak bining di negeri Arab. Kenapa? Ulama taklid setengah-tengah Tok Syekh Daud kita ni tak ada nak bining. Orang 200-300 tahun lepas dah. Nak cerita tak saya nak ngaji kitab ya pun nak tahu tu lah mana. Supaya kita nak ngaji, nak tahu kata benda ni barang demo ni kualiti ke tak kualiti, ku nampak tak kat Tuhan, kena kenal lu barang tu. Ni kita nak ngaji Munyatul Musalli, orang yang karang kitab Munyatul Musalli namanya Syekh Daud bin Abdullah Ibnu Abdillah, yang ada di mana? Yakni yang ada di Fatani, Kampung Parik di Fatani. Kena kaji. Ni kita nak ngaji ulama, tengok muka saja boleh pahala dah. Lepas tu kita nak ngaji kitab Munyatul Musalli ni, orang yang amat-amat berkat masa korong dah. Korong yang berapa? Yakni korong yang ke-12 ataupun korong yang 13 yang telah lalu dah. Kemudian Tok Syekh Daud ni. Ini Syekh Daud kita ni. Ni kena kaji. Kita kena wasa saya kitab ulama kita. Kitab ni kitab turas, kitab ni ada di Spain ni. Kitab ni ada di Spain, kitab ni ada di mana? Di gapo orang panggil di Baitu gapo? Orang panggil di maktabah yang ada di Istanbul, di Turki sana. Kitab berjuta-juta kitab, ada catat, ada simpan taruh kitab Munyatul Musalli. Kemudian kitab ni kitab ni berkata nak ngaji tuan ni. Kitab tak besar ni. Isteri tak besar, tapi jangan gaduh. Sungguh nampak tak besar pergi pedah. Lada burung. Jangan dok gadah telada besar tu bedah belaka, jangan. Ni lada halus ya, tapi lada burung sungguh makan kau bengai nak sampai ke otak. Deh. Kemudian Tok Syekh Daud kita ni, kita belah kita nak kecek Syekh Daud sikit dah. Dia ni tak ada nak bining. Kenapa? Masa dia nak Mekah kali yang kedua, dia duk karang kitab kata setengah ulama, banyak berpuluh-puluh kata setengah, hampir-hampir beratus. Ulama-ulama duk kaji mari, dan ulama semua di kawasan 3 wilayah, ulama Petaning, ulama Malaysia, Indonesia duk cari ulama yang bahasa tanah Melayu ni. Tak ada lagi orang yang karang, orang yang tahqiqkan kitab yang paling banyak daripada Tok Syekh Daud. Orang yang banyak sekali sebanyak sekali karang kitab, taklid kitab dan terjemah kitab daripada Arab mari ke Jawi. Dia inilah paling banyak sekali karang kitab dan taklid daripada ulama Jawi. Ni Tok Syekh Daud mana? Gih Taning. Kita dok pergi dah ke telaga Tok Syekh Daud. Lah ni dia buat Pak Jam'iyah Ulama Fatani Darussalam. Lah ni buat masjid yang terbesar sana. Kemudian di Kampung Parik. Maka Tok Syekh Daud kita ni ya tak ada nak bining. Kemudian ulama setengah taklid kemungkinan Syekh Daud saat ni tak ada nak bining, tak nak ada bining. Karena galik dengan karang kita, karena galik dengan duk tulis kita, karena galik duk baca kita, siapa tak ada nak bining. Mati dengan keadaan begitu. Kita lah ni tak ada bining, tak ada dengan wak kebong. Lain tu. Tok Syekh Daud tak ada nak bining kerana nak catat agama di tempat kita, takutnya selera agama tempat kita. Kerana tempat kita bukan asal daripada Islam. Tempat kita ni asal bukan daripada Islam, asal kita daripada agama Hindu. Faham tak kita ni? Tapi alhamdulillah lah ni kita boleh mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa mau kita ada royak kulit? Kenapa mau kita ada mokyong? Kenapa mau kita ada jamu gitu je? Karena usaha satu nenek kita orang Hindu. Klik asal ibu bapa. Kita lah ni celak mata ibu kita, ayah kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Ayah dan ibu kita lah ni baca Al-Quran. Ayah kita dan ibu kita mari ke masjid. Ayah dan ibu kita mengaji agama. Alhamdulillah kita hidup di zaman kita. Zaman belum pada ni, zaman Hindu. Main royak kulit. Sebab tu royak kulit ada di tempat-tempat kita ni. Orang panggil budaya taqalid bagi orang-orang tua kita di zaman dulu. Kemudian ulama-ulama hak masuk sini wari dakwah Islam ni siapa dia?
ialah daripada ulama-ulama daripada negeri Arab, ialah daripada Yaman sana turun mari kepada Malaya buat perniagaan, maka kita masuk Islam dengan sebab tengok akhlak-akhlak ulama daripada tabi'in yang dakwah mari tempat kita masuk Islam sebab ni. Patut tak Syekh dakwah kitab ni, dia catatlah kitab ya banyak masalah buku akidah, buku masalah fiqh apa ni untuk nak tamat, untuk nak memperkejak, untuk nak memperkemahkan akidah bagi orang-orang di Patani kita. Patut kita tengok Fatani, siapa dia? Asal dia Patai ini. Asalnya Patani Darussalam kita kata Patani, ataupun asal dia Patai ini. Kerana dia raja zaman dulu dia wahai buru kerja, dia wahai buru usaha. Lepas tu kerja saat ni tu asalnya raja saat ni dia duduk di satu tempat ya, pasti rajin buru rajin ke apa dah. Maka kerja yang pergi tinggal ke apa yang pergi hilang di pantai ini. Foh duk buru jata-jata ya tuanku. Patik saat ni tu duk hamak kerja dapat kerja, tapi kerjanya hilang daripada pantai ini. Sebab tu Patani. Kemudian Patani Syekh kata napa tak nak molek mana Patani napa fitnah weh. Fitnah tu Patani takut tubik jadi fitnah. Apabila takut tubik dah jadi fitnah, mana fitnah tak molek dah ke fitnah dah kan. Kerana muat tenah kata duk mangan bini ya tu tenah. Patut sebut dalam Quran wal fitnatu asyaddu minal qatli. Muka kita buat fitnah tu terlebih dahsyat, terlebih teruk daripada kita mempancung tekak orang, bunuh orang. Maka selalu tu Syekh Daud kata, ginilah aku nak tukar ta Fatani dia, aku nak tukar jadi ta. Jadi Fataniyun. Nari Fatani. Apa makna Fatani? Tukarkan ta jadi ta. Apa makna Fataniyun? Yakni seorang yang dibahasa akan dia kepada cerdik. Kalau kita tafsir bahasa Arab, Fataniyun ai syakhsun mansubun ilal fatana, ialah seorang penduduk yang dibangsa akan dia kepada cerdik. Sebab tu orang tani makruf di Mekah kata kita ni serami Mekah. Orang tani orang cerdik, orang tani orang bijak. Siapa duduk di Mekah biasa kerja buat duit dalam kota raja Malik Abdul Aziz. Ibu bapa biasa tengok tak duit hak Arab Saudi. Amo biasa tengok duit kau. Duit kau saat ni tu bulat. Lepas tu ada tulis situ tu dalam duit Arab tu masa raja nu, bukan raja Malik Faisal, bukan raja Malik Fahad, bukan raja Malik Abdullah, Malik Abdul Aziz lagi. Orang bertanding kita duk tepa buat duit dalam kota raja di dalam kawasan. Wang raja tu duk buat duit kau. Duk buat duit di dalam negara kerajaan Saudiah, maka dia tulis di bawah tu dia tulis kahliah Fatani. Makna kata orang tanding kita duk tepa duitnya. Dia jatuh orang tani cerdik sebab tu orang dulu orang gelar apa? Orang yang cerdik. Orang tani dinamakan serami Mekah. Sebab tu dengan berkat tu syahadat kita tukarkan ta jadi ta. Kerana doa hari-hari Fatani. Orang yang basah pada cerdik, orang yang basah pada bijak, orang yang berasa kepada cergas tu dengan berkat bagi Tok Syekh Daud. Dan kelebihan bagi musannif kita Tok Syekh Daud ni, dialah orang mula-mula tuturan kita bahasa Jawi ni. Kecek pai kita bahasa Jawi dan tulis kita pun bahasa Jawi. Kemudian di Malaysia tuturan saat ni bahasa Melayu, bahasa Jawi, tapi tulisan bahasa Rumi. Tak sama tu. Kita orang tani, orang ngaji kitab tua-tua ni, dia pandai tutur bahasa Jawi, dia pandai tulis bahasa Jawi. Kemudian orang yang buat lurah Jawi, bahasa Jawi mula-mula ialah kena kepada Syekh Daud kita ni lah. Orang yang betulkan lurah Jawi, tulis bahasa Jawi. Kerana Syekh Daud dia pilihkan lurah Jawi ni kerana huruf hijaiyah ni orang panggil huruf yang paling dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan tak Syekh Daud lagi. Mulalah kita kecek kelebihan bagi Syekh, mudah-mudahan tu hewi berkat.
Nah, lepas tu Tok Syekh Daud kita ni orang mati beratus-ratus tahun dah, pas telaga dia ada di telaga, nah diparik sana, dikrisik, gi carilah sana, mi anak-anak cucu kita gi mani jatik minum air telaga Tok Syekh Daud. Nah, bukan masalah kita minta tolong dengan Syekh Daud, tapi dengan berkat Tok Syekh Daud. Maka Tok Syekh Daud masa satu tika kelebihan mukjizat, gapo orang panggil karamah yang Allah Taala wi ke dia, ialah nah masa dia karya kitab tu bercahaya di jari dia. Ni ulama bahasa royak dan tuk-tuk bahasa cerita, dia duk karya kitab waktu malam zaman dulu ya tak ada lah pita macam ni, ya ada pita gah, pita liling-liling gitulah. Maka ketika dia duk karya tu nampak cerah di hujung jari dia, kerana barakah dan kemuliaan karamah yang Allah Taala bagi pada Tok Syekh Daud tu bercahaya. Ini keberkatan dan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi. Sebab itulah orang awliyaullah, orang waliullah, Allah Ta'ala wi al-khila, yakni segala pakaian-pakaian Allah yang tertentu dan pula kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi ke dia. Dan lagi tak saya tahu kelebihan dia, masa dia saat ni tu duduk di petani, dia dulu kita kecek pakar-pakar nah, dia saat ni tu mati di mana? Nah, Syekh Daud ni. Nah, Syekh Daud ni ya matinya ialah di Taif sana. Reka-reka cerita Ibn Spanyol ya biasa susungkan titih baris dan nasab bagi Tok Syekh Daud, maka ia gisu di kepada negeri Arab, pasti ia sakut dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah anak ia tak ada. Sebab orang tangan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang paling mulia di sisi Allah. Sebab ibu bapa dah, kita ni umat Nabi, umat akhir zaman. Sikit dah Siti Fatimah kata we mimpi pada satu dunia dah sikit sangat. Sebab tu meroyak dah pagi tadi orang yang jumpa dengan mu telefon kat mu mari teriak. Satu jumpa cik yang teriak, patah ni ya tu mari kat mu pula. Yang mimpi jumpa dengan Siti Fatimah, pagi kita tanya bapa Espanyol, dia kita tanya bapa mak Mawi. Dia kata adakah mimpi Aimah ni sungguh ataupun benar bapa mak? Oh, dia kata mimpi mu setan tak berat dah, setan tak bergawa. Allah Taala tak izin kepada setan saat itu nak buatkan masalah, nak tashkil, nak merupa Siti Fatimah dan nak merupakan rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah kata, "Hei pak cik, aku nak pesan kamu 2 3 4 perkara ya. Mau sabar bagi tadi, tapi ni mau nak sabar, tak nak sabar masalah ni. Tak apa, mudah-mudahan ni amo dapat syafaat juga akhirat esok. Sebab kita nak duduk dengan Nabi, kita sayang ke Nabi. Orang mana hak sayang ke Nabi, dia boleh jumpa dengan Nabi masa atas dunia kita. Sebenarnya kalau kita selawat Nabi, kita ngaku kita umat Nabi, lidah kita dah sebut Nabi, orang ni Allah Ta'ala akan jumpa dengan Nabi di dalam dunia lagi dah. Dah. Patut Tok Syekh Daud kita ni orang al-ulama. Al-ulama. Kemudian Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Orang ulama yakni orang yang dapat makan pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang Syekh Daud kita ni ulama. Kemudian kita jumpa dengan Nabi. Kalau kita boleh jumpa di atas dunia, alhamdulillah orang ni daripada tanda ahli syurga. Kemudian Siti Fatimah pesannya satu perkara, yang pesannya dia pesan kepada satu orang di Zeljelah ni. Dia kata membanyak selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk saja-saja atas orang, duk saja di atas mana saja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan yang kedua membanyakkan istighfar, yakni minta ampun kepada Allah. Karena orang di jalan ni banyak maksiat. Orang di jalan ni banyak berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lalai, banyak lupa, banyak tak ingat Tuhan, banyak Allah, banyak macam-macam. Cuba kita tengok diri ibu bapa. Kita sendiri banyak dosa. Kita sendiri banyak silap. Maka Siti Fatimah pesan pada satu orang, membanyak istighfar dengan Allah. Yang ketiga, nak buat gapo-gapo, baca tahlil, baca gapo, menghadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadiah keluarga Nabi, menghadiah kata khas pada Siti Fatimah. Apa tu menghadiah pada semua tok nenekmu. Dah. Yang keempat ya pesannya, masa kemunlung padamu nak tidur muzikir ratik Siti Fatimah. Zikir Siti Fatimah kita dah wasama dah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi belum pada nak tidur bagi orang yang tahu tapi banyak tak buat. Ini ibu bapa dah bagi kita dah duk ngaji, nak ngaji kita ngaji. Patut kitab yang kita nak ngaji kitab Syekh Daud. Maka Tok Syekh Daud ni dia pusing gi, dia klik mati di negeri Arab.
Patu mak dia orang bermo, ayah dia tu titih bari dia pusing-pusing, maka kelik kepada negeri Arab, mati di Taif sana. Pergi 2 kali di kubur dia. Kubur yang tentu tak ada. Cuma dia mondok ke apa, dia orang Arab sana ni, dia pakai ya pak demo saat ni tu duk gizet roh, pak demo duk mik keberkatan ke apa, dia apa? Dia hapus habis. Dia buah habis. Batu-batu nesen ke apa, dia tak ada takut orang kita giduk dah. Duk gi baca kuluh, baca baca kuluhu, takut duk gi berdoa situ apa itu ni, dia buah. Kata setengah kamu pergi tahun tu, dia mau kata di masalah nak kubur tak syahadat saat ni tu di pangkayu besar yang ada tepi jamik bagi Abdullah ibnu Abbas, yang di sepupu Nabi. Dan kata setengah di pagar ni, kawasan dalam ni kubur syahadat kita ada situ. Maka kita nak ngaji kitab tak syahadat ni, maka kita saat ni tu boleh tahu dah kitab Muniyatul Musalli yang kita nak baca lagi kadang duk cara niat-niat bagi orang semaya. Maka malam ni kita tipai taruh lah. Mula-mula sekali kita tengok ke apa, kepada Kaabah nak tengok tak boleh sebab jauh dengan kita. Yang keduanya, masalah kita baca Al-Quran, tengok Quran saja, kasih pada Quran, maka kita dapat pahala. Dan yang tiga, kita tengok muka dua ibu bapa kita, insya-Allah kita boleh pahala. Tengok pada alim ulama, tengok kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu nak pesan pada ibu bapa di sini, apa tu di dalam hari raya kita saat ni tu, kalau kita nak wijaya ibu bapa deh, kita nak wijaya saat ni tu, kita kena rajin. Kena rajin buat amal, lepas tu kena ngaji ratik. Lepas tu kita tengok tok-tok guru kita deh. Kita tengok tok-tok guru kita dan ulama-ulama ni hak yang sangat-sangat berjaya. Dia saat ni tu orang panggil ada amalan khususi dia. Kalau lepas subuh pun lepas subuh. Kalau lepas ngorek pun lepas ngorek. Kalau tok dala kita dulu, ni amalan tok dala kita dulu, dia bangun pukul 3 malam. Mula Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi. Dia kata, aku duduk dengan manusia sehari 20 jam. Aku kerja buat dengan manusia, aku ngajar muridku. Lepas tu malam aku duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala 4 jam. Aku royakkan ngayu hal kepada Allah 4 jam. Dia bangun daripada pukul 3, pukul 4, pukul 5 sampai pukul 6, pukul 7. Dah, dia saat ni tu mengayu hal dengan Allah. Malam dia bangun semaya taubat. Malam dia bangun maya hajat. Dan malam ia bangunkan semaya qiyamul lail, semaya tahajud, dan pula lepas dah tu ia semaya tasbih. Tok dala kita sebab itulah anak-anak murid dia sampai sekarang jadi berkat. Kenapa? Kerana dia tasbih tak tinggal nak malam. Bukan atas hari, bukan atas tahun. Kita ni setahun sekali main ni kaya ni, ya kan? Nabi katanya, kalau mu tak puasa sehari sekali, mu semaya seminggu sekali. Kalau mu tak puasa seminggu sekali, mu semaya sebulan sekali. Kalau mu tak puasa sebulan, setahun sekali. Tak puasa setahun sekali, mu semaya lah, masalahnya seumur hidup mu semaya sekali. Tapi tok dalam nak malam ya semaya. Lepas tu selawat ya tak tinggal, selawat tawali ya tak tinggal. Sebab tu kelebihan bagi tok dala, lepas tu kelebihan bagi tok syahadat kita. Maka kita ngaji kitab tok syahadat ni Muniyatul Musalli. InsyaAllah kita akan baca, minta itu ibu bapa pergi cari dulu. InsyaAllah minggu selagi ataupun bulan selagi kita baca di dalam ni. Lalu ni kita nak faham syahadat ni siapa dia. Dia ni duduk di mana, dia mati mana, ibu dia mana, ayah mana, pas titih baris dia pusing klik kepada negeri Arab. Ialah katanya babaknya, ialah dia sakut dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pok kita di Taning ni banyak orang sakut dengan keluarga Nabi, tapi jauh-jauh. Siapa dia pernah kata abangnya, siapa dia pernah mimpi jumpa dengan Nabi belum pada nak mati dia. Orang ni golek ke nak kena kepada keturunan Nabi di dalam Taning. Tapi turun ni yang jauh-jauh. Sebab orang yang mari duduk dalam Taning kita, ada Arab pergi nikah dengan orang kita, ada Cina pergi nikah dengan orang kita dah kan. Masa fofot tabi'in, ulama-ulama dari Arab turun mari pada Taning ni, ia ada menikah dengan orang sini. Syekh Said Hadramau ia ada nikah dengan sini. Sebab tu kita ni ada bara Arab, ada bara Cina, ada bara Makdan, bara Pakistan kita ni. Kerana orang panggil tok nenek kita tu yang mari macam-macam tu. Lepas tu orang mana masalah ni belum mati lagi, dia jumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Kadang-kadang Rasulullah mari hajar doa dia, kadang-kadang Rasulullah mari royak dia, dia susah sangat, serabut sangat, Rasulullah mari royak dia, hajar doa dia. Orang ni golek ke darah dia ada sakut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita ni di hari ni kalau kita nak kepada kemuliaan, yang pertama kita jaga Quran,
kita jaga selawat, jaga kesemaya Jumaat kita. Nah, insya-Allah Tuhan bagi keberkatan nah kepada kita semua ibu bapa. Nah, insya-Allah dah hamba pun untuk saya panjanglah pada malam ni kalau kita panjang lagi bahasa pun jauh malam tapi tak ada apa lah. Lek hamba ni tak ada masalah apa tapi tak kalau ibu-ibu bapa tu bahasa lapar nasi ke keruk nasi ke lagu kita tak tahu juga ni. Dia mau sudah makan jam pukul 9 lagi makan 9.30 jadi kapok esok deh. Deh. Tapi mau nak pesan lah amal lagi jaga hudu-hudu tu. Nah, kita zikir wi ada atik pas semaya. Pas semaya wi ada zikir tik. Sebab dunia lah ni orang panggil dia berkelai kabut. Pas dunia lah ni banyak masalah penyakit-penyakit. Sebab tu haduk pergi ke umur tu penyakit macam-macam. Kau minggu lepas Allah mau tu tengok tak puasa pening dengar hari Selasa ni dengar hati kita remo. Ha pondok kita tak mikir atau kita tak mikir nanti dengan buku demo. Demo ni mari royak hai Allah dah 3 bulan dah tak boleh bangun. Hak ni royak tak ada menyocok lepas Allah sepuluh paku dah. Hak ni royak tu anak-anak mau ni tak laku. Nah, hak ni mai royak tu anak kita jadi pesing penyakit baru ni, tak mau semaya, tak mau pok, tak dengar orang tua lawan mulut orang tua. Bermacam-macam dalam suasana kita, bermacam-macam dalam masyarakat kita sebab apa salah di kita. Cubalah kita ambil amalan ulama wa amal katik dalam rumah tangga kita. Duk kita we ada baca Quran. Duk kita we ada semaya hajat. Duk kita we ada zikir katik pas semaya. Paduk kita panggil anak mari katik kecek dengan anak. Goyak ke anak, patu nasihat ke anak, doa tahan anak, sapuh pala anak. Ada wak dak lagu tu. Hak ni duk jadi selera anak dia tak reti. Baru besar dah, baru dia punah dah kita baru duk mikir nak cara dia. Baru cari tok guru habis dah cari bomo apa kita ni getak di pun juga apa getak di noh di apa nak pun juga anu tak jadi lari klik getak di kenapa krabi lari klik nak buat lagu mana bapa ni silap di kita ibu bapa. Kalau kita nak wi anak kita berjuruh nak wi kita sendiri pun baik kita nak dapat keluarga al jannatu fid dunya ataupun baiti jannati rumahku syurga aku nak jaga bela-bela amal pagi baca katik Yasin ko. Sebab Nabi kata kan sebab suara hak Allah Taala keni 2-3 suara. Boyak dah gitu. Suara hak Allah Taala keni kita ni 3 ya. Yang pertama suara ayat kukuk. Sautut dik, yakni suara ayat kukuk waktu pagi belum pada dini hari, yakni belum pada nak subuh tu. Ayat kukuk Allah Taala keni ke suara ni. Allah Ta'ala suka pada suara ni. Allah Ta'ala sangat-sangat reda pada suara ni. Kenapa? Suara bagi ayam kukuk ya tanah. Ya apa? Uzkurullah ya ghafilun. Hendak mengingatilah oleh kamu yang tidur ya ghafilun, wahai fok yang lalai dengan Allah, bakit bangunlah. Sebab tu dalam bait subuh as-salatu khairum minan naum, semaya itu terlebih baik daripada tidur. Ayat kata uzkurullah ya ghafilun, ingat oleh kamu akan Allah wahai orang yang lalai dengan Allah. Satu. Yang kedua, suara yang Allah Subhanahu wa taala suka ialah sautul ladzi yaqra'ul Quran, ialah suara bagi seorang yang dok baca Quran dini hari malam subuh ke pagi kan dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ni suara yang Allah Ta'ala suka ialah suara bagi orang yang baca Quran. 2. Yang ketiga, suara bagi allazina yastaghfirullah, suara orang saat ni duk istighfar pada Allah, yakni waktu sahur, waktu belum pada subuh setengah jam dia duk istighfar dengan Allah. Allah astaghfirullah, ya Allah pula dosaku, duk istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, duk minta ampun dengan Allah. 3 suara ni Allah Ta'ala suka. Kalau kita nak wih Tuhan suka kepada suara kita, yang pertama sekali kita baca Quran, lepas tu belum dini hari nak subuh kita astaghfirullahalazim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kan itu dalam kita
Satu dalam kita yang kata istighfar nah molek astaghfirullahal azim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ni kamu nak pesan semua. Kalau kita nak Tuhan suka kita, suara kita, cakap pai kita, maka kita banyak baca Quran. Lepas tu kita banyak istighfar belum daripada waktu subuh. Nah, insya-Allah bapa malam ni amo wasa tak sepanjang kali dah. Nah, insya-Allah lain kali amo wasa pun cukup dah dok kecek mik daripada je awal minit pertama sampai minit sekarang dah. Wasa cukup dah. Insya-Allah kita sambung semula dengan apa yang mau winning. Mudah-mudahan orang sini boleh faham, orang sini boleh buat amal, patut amal sendiri pun boleh beramal dah. Patut amal nak pesannya, nah kita sendiri pakak-pakak fikir, pakak nak buat lagu mana nak kita berjaya, nak buat lagu mana kita hidup berbahagia, maka kita kena cari cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi duduk lagu mana masuk umur tiakah kaki kanan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Nabi duduk sekejap, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad. Maka setel lari daripada rumah kita, malaikat rahmat ganti tempat tu. Apabila dalam rumah mana, apabila malaikat rahmat banyak masuk dalam rumah tu selamatlah, rumah tu barakatlah. Anak dia pun dengar kata, bini kita pun tak jadi kafir, anak kita tak jadi kafir, kerana malaikat rahmat masuk semua duk berdoa kita. Ambil cara Nabi nak masuk tagi assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim, duk nyata sekejap bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Satu ke apa? 3 kali baca qul huwallah, maka pahala supaya khatam Quran 1 kali. Dengan sebab khatam pahala khatam Quran ni, Tuhan wi berkat, Tuhan wi murah rezeki, Tuhan wi mudah dalam kehidupan kita. Cuba buat amal. Cuba buat amal, insya-Allah dah. Gitu lebih kurang dah. Insya-Allah ibu bapa semua dah. Patut mana terkasar, tersinggung, ke hati-hati, bahasa kasar weh bapa mai kecek malam ni, amah agak kemaafan dah. Gitulah tempat naik ya naik, tempat turun ya turun, supaya ya pasal ya turun, ya pasal ya turun. Kalau naik sterik maka umuh tu saat ni tu gutau. Ya. Sebab air buah pun ni naik sterik fuak kena air tu lah nyanyi, fuak tak kena air tak apa, kena akuk bagai naik ke atas. Lepas dia turun kena turun lah kan. Gitu masalah kecek pun lagu tu kau tika naik ya naik, tika turun ya turun, gitulah lebih kurangnya dah. Insya-Allah hamba agak kemaafan dengan orang sini banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Nah, insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi kalau Tuhan bagikan umur yang panjang, masa yang berbahagia, masa yang berkat, insya-Allah kita akan bertemu dengan orang sini lagi dah. Mudah-mudahan amal tak banyak tapi nak jadi berkat. Nah, tu guru besar tu nak wi berkat. Nah, hamba ingat Allah ni mulah bodoh saya tu nak wi berkat. Mungkin ngaji luar negeri aku klik nak tengok mu wi berkat. Nah, lepas tu kita kena jaga dalam majlis ngaji, majlis apa ni kena ngaji kalau dapat berkat. Ibu bapa dengan tok guru kena jaga wi molek. Nah, kalau kita ada tok guru dah ngaji Quran jangan muda-muda. Tok guru kita ni kena gilah, kita kena pergi jumpa dengan dia, kita kena pergi kecek dengan dia nah. Video saat ni tu buatlah guna berdoa kita apa ini. Sebab tu jangan lupa budi ibu bapa, jangan lupa budi tok guru. Nah, insya-Allah hari ni berkat. Amo ingat pesan tok guru apa di hari ni? Mun klik sikit lagi. Mengajarlah udah-udah, bukalah pondok udah-udah. Lepas tu we ada orang seorang dua, boleh ngajar sebuah, boleh jaga Jumaat. Jangan ngajar sebuah dua, boleh jaga Jumaat. Padahal dah. Ada ingat pesan ni guru. Pesan ni guru, siapa lah ni kadang-kadang kita menangis ingat tok guru deh. Tok guru biasa kenapa? Tok guru kita ni kita boleh jadi bad ni. Boleh jadi bad ni pakai subel duit ni. Ni dengan sebab berkat tok guru. Kalau tak berkat tok guru kita tak boleh duduk dengan suasana dunia keadaan lah ni. Dah. Sebab tu berkat tok guru ni besar, berkat ibu bapa ni besar. Dah. Sebab itulah ibu bapa semua kalau kita ada tepi kita ni ulama ada tok guru, kita pergi carikanlah. Minta ya doa kita, doa ibu bapa kita, doa kepada anak-anak kita. Dah. Insya-Allah dah. Ya ada tok guru, ada berkat, ada macam-macam lah, adalah keberkatan masing-masing. Dah. Insya-Allah kita harapnya semua ni ibu bapa sini kita minta we jadi kebaikan. Jadi orang yang bertuah, jadi umat Nabi yang sebenar, lepas tu minta jadi manusia sebenar, manusia sejati, manusia yang Nabi nak dan pula Allah Taala nak. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuhan kata kalau mu kasih kepada nak, mu nak Tuhan kasih kepadamu, fattabi'uni yuhibbukumullah, mu ikutlah dengan cara Nabi, insya-Allah Tuhan kasih padamu. Dah. Insya-Allah pada tu dulu.